المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan perbincangan kita yang mana kalau kita tengokkan pada bilangan muka surat kita telah nak sampai ke penghujung dah lah insya-Allah. Dan saya berkira insya-Allah kalau tak ada apa aral sekiranya diizinkan Sabtu atau Ahad ni kita dah boleh khatam Ajrumiyah. Alhamdulillah. Tapi dalam kita nak khatam Ajrumiyah tu janganlah lupa untuk kita terus mempraktikkan apa yang kita telah belajar. Kita terus lagi mendalami apa yang kita telah pelajari. Okey, ketahuilah bahawa Ajrumiyah yang kita baca ni dia asas sahaja apa yang ada dalam perbincangan yang ada dalam Tuhfatus Saniyah ni, perkara-perkara yang basic sahaja. Mungkin lepas ni boleh baca Mutamimah ataupun baca syarah-syarah yang lain kepada Ajrumiyah. Banyak syarah-syarah yang lain. Okey. Allahu Akbar. Jadi pada setelah lama kita berhenti saya sebenarnya hampir-hampir lupa lah tajuk mana dah kita sampai. Bila seorang-seorang tu bila ingat balik barulah teringat yang bahawa kita dah sampai kepada syurutu i'malina amalu inna. Okey, syarat lam ataupun la yang beramal dengan amalan inna. Inna ni apa amalan dia? Dia menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Okey, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Okey. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Babul la i'lam anna la tansibu an-nakirati bighairi tanwinin idza basharati an-nakiratu wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fi ad-dar. Bab la. Okey, la ni so dia banyaklah. La ni dia banyak. Maksud saya banyak tak apa. La ni dia boleh jadi la nahiyah, boleh jadi la nafiyah. Okey, la ni juga boleh beramal dengan amalan laisa. Dia boleh jadi laisa juga pun boleh. Kalau baca buku yang lain tu dia banyak la ni. Tapi fokus kita pada hari ini la ataupun lam alif yang beramal dengan amalan inna, iaitu merafa'kan isim selepasnya dan menasabkan isim selepasnya dan merafa'kan khabar. Okey, itu jelas. So dia kata apa? I'lam, ketahuilah bahawa la dia menasabkan nakirat. Okey, nakirat sahaja yang dia akan menasabkan bighairi tanwin. So nakirat, nakirat ni perkara-perkara nakirat dia lawan kepada ma'rifah. Kalau ma'rifah ada alif lam dan juga ada beberapa lagi lah dia punya pecahan-pecahan pada ma'rifah.
Nakirah ni antara isim nakirah adalah apa? Adalah tanwin. Tetapi bila mana la ni masuk pada isim itu, isim nakirah ni secara tak langsung tanwin tu dia akan hilang, terhapus. Jadilah dia berbaris satu saja. Kan? Jadi nampak ini syarat dia. Idza basyaratin nakiratu wa lam tatakarrar. Yang pertama idza basyaratin nakiratu basyarati mubashir. Mubashir maksudnya dia pergi secara langsung. Kalau bahasa Arab ni dia istilah dia bathu mubashir, live live bathu mubashir. Maksudnya secara langsung. Dia terus lepas je lam alif tu terus isim, tak ada apa-apa penghalang. Tak ada apa-apa penghalang di antara keduanya. Dan juga tidak berulang la itu. La itu tidak berulang. Contohnya la rajula fid dar. La rajula fid dar. Wa aqulu a'lam anna la an-nafiyah lil jins ta'malu amala inna fatansibu al-isma lafzan aw mahallan wa tarfa'u al-khabara. Ketahuilah bahawa la ataupun la yang panggil sebagai la an-nafiyah, bukan la nahiyah. La an-nafiyah lil jins. Maksudnya apa? Nanti kita akan tengok apakah maksud dia. La an-nafiyah, dia menafikan. Dia bukan melarang, dia menafikan. Kalau larang nahi. Tapi inilah nafiyah. Tak malu dia beramal dengan amalan inna, maka dia menasabkan isim yang datang selepas dia secara lafaz dan juga secara mahal. Dan juga merafa'kan khabar. Wahia la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurut. Dia jadi wajib tau. Nampak. Hari tu jumpa macam ada sana tengok Ustaz. Okey. Hari tu jumpa macam boleh highlight kan. Wujuban. Alah tak boleh pula. Tak boleh. Tak jadi pula. Tak jadi. Alright, tak sorry. Tak apa. So, dia tak boleh nak highlight kan. Wujuban, nampak? Dia tidak akan beramal dengan amalan ini apa? Dia apa pekerjaan ini apa? Dia tidak akan menasabkan isim secara mahal ataupun lafaz dan juga merafakkan khabar secara wajib kecuali dengan 4 syarat. Dia mesti mencukupi 4 syarat ni barulah dia boleh beramal dengan amal inna. Yang pertama ayyakuna ismuha nakirah. Maksudnya ismuha atau apa yang datang selepas daripada la itu, macam kana wa akhwatuha. Kana, okey, yang mana kana dia masuk pada mubtada, so mubtada secara automatik berubah nama menjadi isim kana. Ini sama juga dengan isim la nafiyah li jins. Maksudnya kat sini dia masuk kepada isim saja, dia tidak masuk kepada perbincangan, kita tidak masuk kepada fi'il. Yang masuk kepada fi'il lam alif tu nama dia lah lain. Alright. Itu yang pertama, ayyakuna ismuha nakirah. Dia mestilah nakirah. Kalau ma'rifah, ada perbincangan yang lain. Nampak? Ayyakuna ismuha muttasilan biha. Ay ghairu mafsulin minha walau bil khabar. Dia mestilah secara langsung. Tak ada apa-apa yang mampu memisahkan antara keduanya. Tiada orang yang ketiga. Macam tu. Secara langsung. Dan seterusnya, wa thalith ayyakuna khabaruha nakirah. Aidan, dia punya khabar pun mestilah nakirah. Warabi' alla tatakarrar la. Okey, so yang pertama isim dia kena nakirah. Yang kedua isim dia bersambungan dengan ataupun dia mestilah datang selepas dengan dia secara langsung, dan yang ketiga dia khabar dia mesti nakirah juga. Dan yang keempat lam alif itu tidak berulang. So sebenarnya nanti kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh nanti baru kita faham. Thumma i'lam anna isma la ala thalathati anwa'in. Al-awwalu al-mufradu wal-thani al-mudaf ila nakiratin wal-thalith al-shabih bil-mudaf. Al-shabih bil-mudaf. So cakap isim la ni. Okey. Isim la maksudnya isim yang datang selepas pada la. Yang pertama dia kena nakirah dan dia ada beberapa jenis. Yang pertama isim la itu mestilah mufrad. Maksud mufrad kat sini adalah dia
Bukannya maksudnya satu, tak. Mufrad itu maksudnya tunggal. Dia datang dalam keadaan tunggal. Bukannya datang dalam keadaan murakkab. Dia tidak datang dalam keadaan mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Okay, itu yang pertama mufrad. Yang kedua, dia boleh juga datang dalam keadaan mudhaf. Yang mana mudhaf ini kepada nakirah, bukan kepada ma'rifah. Maksudnya apa? Nanti kita akan tengok. Dan yang ketiga, syabih bil mudhaf. Apakah itu syabih bil mudhaf pun kita akan tengok, jangan risau. Tapi kita dah berkenalan istilah satu persatu dulu. Okey. Amal mufrad fi hadzal bab wa fi babil munada. Nampak? Perbincangan istilah mufrad ni. Okay, kita kena faham. Setiap daripada perbincangan hukum-hukum nahu ni ada istilah-istilah. Kalau mufrad pada bahagian ni, maksud dia apa? Mufrad pada tajuk hukum, sekarang kita berbincang dengan la nafiyah li jins. La nafiyah li jins dengan bab munada nanti. Maksud mufrad kat sini adalah fahuwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Maksudnya apa? Dia tunggal. Okey? Dia bukan mudhaf dan juga bukan syabih bil mudhaf. Fayadkhulu fihi al-musanna wa jam'u at-taksir wa jam'u al-mudzakkari as-salimu wa jam'u al-muannathi as-salimu. So mufrad kat sini tidaklah membawa maksud bilangan dari bilangan 1, 2 ataupun lebih daripada 2. Tapi maksudnya tunggal dia, perkataan sebut datang tunggal di satu sahaja perkataan dia, tidaklah mudhaf, tidaklah disandarkan kepada apa-apa perkataan yang lain dan juga tidak syabih bil mudhaf. Nanti kita akan tengok syabih bil mudhaf tu macam mana. So wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Fa idza kana nasbuhu bil fathati buniya ala al fathi nahu la rajula fid dar. Nampak? So la rajula fid dar. La rajula fid dar. Nampak? La rajula fid dar. Kita tahu la, kemudian rajula itu adalah isim pada la dan fid dar adalah khabar. Kenapa fid dar la khabar? So kita kena ingat balik khabar. Jenis-jenis khabar apa? Dia ada dua jenis. Yang pertama khabar mufrad dan juga khabar ghair mufrad, iaitu khabar jumlah sama jumlah ismiyah atau fi'liyah ataupun syibih jumlah. Sekarang ni fid dar adalah khabar syibih jumlah. So macam mana kita nak faham, nak translate la rajula fid dar? La rajula fid dar maksudnya adalah tidak ada satu orang lelaki pun dalam rumah tersebut. Dia menafikan segala jenis apa lelaki yang ada kat rumah tersebut. Itu maksudnya la rajula. Sebab tu dipanggil sebagai la an-nafiyah lil jins. Maksudnya dia menafikan dipanggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad, kata nama am. Okay, kalau kita ingat kata nama am, macam burung, okey. Apa lagi? Lelaki, perempuan. So kata nama am. Dia menafikan kata nama am. So itu tu la rajula fid dari. Kalau kita baca la rajulun fid dari, betul tak? Kalau kita baca la rajulun fid dari pun betul. Tapi maksud dia dah berbeza. Maksudnya apa? La rajulun fid dar, dia berbeza dengan la rajula fid dar. La rajulun fid dar maksudnya tidak ada satu lelaki yang ada di rumah, tetapi ada lebih daripada seorang. Maksudnya macam tu. Dia lebih kepada bilangan. Saya ulang balik. So la rajula fid dar maksudnya dia menafikan apa lelaki pun yang ada dalam rumah tu. Memang tak ada seorang lelaki pun dalam rumah tu. Nampak? Tapi kalau kita baca la rajulun fid dar, dia nak cakap dalam rumah tu sebenarnya lelaki yang ada dalam rumah tu bukanlah seorang, tetapi lebih lagi daripada seorang. Oh. Sana dia jadi hilang pula. Ada nampak apa-apa ke? Oh, tak nampak. Okey, jelas kan? Beza antara la rajula fid dar dengan la rajulun fid dar. Okey. Itu ada soalan? Tak ada? Beza la rajulan. Okey, tak ada, tak apa. Saya teruskan. Okey. So, wa in kana nasbu, dia nak cerita kat sini. Okey. Hukum i'rab kepada isim
la tersebut ataupun hukum i'rab bagi isim la nafiyah lil jins. So sekiranya dia cakap sini, sekiranya dia dinasabkan dengan fathah maka dia jadi mabni alal fathi. So sekiranya dia dinasabkan dengan ya, iaitu dalam keadaan perkataan tersebut dua ataupun tiga sebagai contoh. Kalau mufrad la rajula fid dar, so seorang dia mabni alal fathi. Kalau dua orang la rajulaini fid dar, la rajulaini fid dar. Nampak ni kalau musanna dengan ya. Begitu juga sekiranya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar contohnya apa? La muslimina fil masjid ataupun la muslimina fil malha. Contoh macam tu. Tiada seorang pun muslim yang berada pada malha ni, kita panggil pub lah. Pub, disco, malha. Okay. La muslimina fil malha. Fi malha. Tiada seorang orang muslim pun yang ada dalam. So kat sini dia di mabni bilia. Okey. Sebab dia tengok kepada hukum nasab dia punya alamatu an-nasab dia macam mana? Alamatu an-nasab sama ada bil fathah ataupun bilia. Ini kita kena ingat balik lah apa yang kita dah belajar pada kelas-kelas yang lalu. Alright. Saya tak nak lama kat sini. Okey. Wa dhalikal musanna wa jam'ul mudzakkar salimu. بني على الياء نحو لا رجلين في الدار وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث سالم. بني على الكسر نحو لا صالحات اليوم وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم ممقوت. لا طالب علم ممقوت. So kalau untuk mudhaf pula, dia akan dinasabkan. Nampak dekat sini dia akan dinasabkan dengan fathah az-zahirah atau bima naba anha. Maksud bima naba anha tu maksudnya sekiranya kita cakap la talibai ilmin. Ini maksudnya dia idhafah dengan nakirah. La taliba ilmin. Biasanya kalau kita tengok biasanya kalau kita biasa tengok idhafah ni, dia akan yang pertama tu, perkataan pertama dia jadi jadi nakirah. Perkataan kedua dia mesti ada alif dan lam. Itu kalau idhafah kepada makrifah. Sekarang ni dia nak cakap idhafah kepada nakirah. Apa beza idhafah kepada makrifah? Apa beza idhafah kepada nakirah? So idhafah kepada makrifah, dia menentukan talibul ilmi. Ada alif lam kan? Talibu al-ilmi. Jadi kita dah tahu, penuntut ilmu yang itu. Kita tahu penuntut ilmu yang mana. Tapi kalau kita cakap talibu ilmin, talibul ilmin maksudnya apa? Penuntut ilmu yang mana satu kita tak tahu. Apa penuntut ilmu. Sebab tu dia cakap dia mestilah mudhaf dia mesti diidhafahkan kepada nakirah. Kita kena ingat konsep asas dia. Konsep asas pada la ni dia mesti an-nakirat. Dia menasabkan nakirat. Okey. Itu jelas. So dia akan dinasabkan dengan fathah az-zahirah ataupun bima naba anha. Bima naba anha ni sama ada ya ataupun kasrah lah. Macam perbincangan yang atas. Wa amma syabih bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Syabih bil mudhaf ni adalah apa-apa yang bersambung dengannya, sesuatu yang bersambung dengannya yang menjadi penyempurna kepada makna. Maksudnya apa? Famithlu al-mudhaf fil hukm. Wa amma syabihu bil mudhafi wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Famithlu al-mudhaf fil hukm. So dia ni, hukum ni kita akan tengok dulu hukum dia. Saya akan terangkan. Hukum dia macam mudhaf juga. Okey. Ay yunsabu bil fathati nahu la mustaqiman haluhu baina an-nasi. La mustaqiman haluhu baina an-nasi. Okey. So kenapa dia dipanggil sebagai syabih bil mudhaf? Okey, kenapa dia panggil syabih bil mudhaf? Okey.
So mudhaf ni kita tahu yang pertama, mudhaf ni dia ada terkait dengan yang datang selepas dia. Sebagai contoh, talibu al-ilmi. Okey, talibu al-ilmi. Penuntut ilmu. Dia ada kaitan. Dan kalau mudhaf, kalau idhafah ni dia akan menjarkan mudhafun ilaih. Dia akan menjarkan mudhafun ilaih. Cumanya perbezaan syabih bin mudhaf dengan mudhaf ni, syabih bin mudhaf dia sama dari segi terkaitnya dia dengan yang selepasnya sama. Okey, kalau tak ada selepas dia tu, contoh kat sini kan. Mana ayat dia tadi? Mustaqiman haluhu, la mustaqiman haluhu ni, seandainya haluhu ni tak ada, so mustaqiman ni dia akan jadi satu perkataan yang kita tak faham apa sebenarnya yang nak disampaikan. Itu yang pertama. Sebab itu dipanggil sebagai syabih bil mudhaf. Yang pertama sebab dia ada ta'alluq. Dia panggil ta'alluq dengan yang selepasnya. Ta'alluq bima ba'dahu. Macam talibah ilmu ada ta'alluq, dia ada terkait. Dan yang kedua, yang membezakan mudhaf dengan mudhafun ilaih, mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni dia beramal. Ataupun senang cerita dia cakap dia adalah isim mushtaq. Kita ingat isim mushtaq ada berapa? Kita dah jumpa. Yang pertama isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Okey? Yang ketiga isim ada sirah mubalaghah. Dan adalah 5 yang kita dah tengok. So kalau kita tengok kat sini dan seterusnya dia beramal dengan amal fa'il. Okey, sebagai contoh kat sini kita cakap la mustaqiman haluhu baina an-nas. Tidak ada orang yang keadaan dia, tidak ada orang yang situasinya terus ataupun ni. Apa dia cakap mustaqiman haluhu ni? Mustaqiman ni maksudnya lurus. Haluhu ni keadaannya. Tidak ada seorang yang lurus keadaannya di antara manusia. Dia menafikan setiap manusia itu ada onak dan duri yang dia akan lalui. So mustaqiman haluhu. Mustaqiman ini dia beramal dengan amal fa'il. Sebab itu haluhu tu menjadi baris apa? Baris rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab dia fa'il kepada isim fa'il yang datang sebelumnya. Yang ni kita kena satu kelas yang jelas lah. Yang lebih luas lagi. Faham tak? Boleh takau tak apa yang saya nak sampaikan? Syabih bin mudhaf ni. Dia kena banyak tengok ni. Banyak tengok contoh baru kita faham. Okey? Kita juga boleh buat ya tali'an jabala. La tali'an jabala. Tidak ada seorang pun orang yang menaiki memanjat gunung. La tali'an jabala. So benda ni saya semua kena faham kalau yang kita kunci nak faham benda syabih bin mudhaf ni adalah kita kena faham isim mushtaq ni dia akan beramal dengan amal fa'il. Dia akan sama ada merafakkan perkataan selepasnya ataupun menasabkan perkataan selepasnya. Kalau merafakkan perkataan selepasnya, jadi perkataan tersebut dia dirafakkan atas dasar apa? Atas dasar dia fa'il kepada isim ataupun kepada isim mushtaq tadi. Kalau dia menasabkan perkataan selepasnya, jadi perkataan yang dinasab, yang dimansub tu dia adalah apa? Dia adalah maf'ul kepada isim mushtaq. Yang tu kena jelas lah. Okey. Syabih bil mudhaf. La mustaqiman haluhu bainan nas. Qala fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la. Nahu la fi ad-dar rajulun wa lam ra'atun fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha. Fa in syi'ta qulta la rajula fi ad-dar wa lam ra'ah. Wa in syi'ta qulta la rajulun fi ad-dari wa lam ra'atun. Wa aqulu qad 'arafta anna syurata wujubi 'amal la 'amala illa arba'ah. Okey. So sekarang kita akan tengok beberapa mustathniyat lah, ataupun beberapa perkataan di mana perkataan tersebut tidak mencukupi ataupun tidak ikut syarat lah, yang melanggar syarat 4 yang kita dah tengok tadi.
Okay. So, apa situasi sekarang? Fa'in lam tubashirha. Sekiranya la dengan isim la tersebut tidak bertemu secara langsung, maksudnya ada pemisah di antara keduanya, wajabar raf'u. Perlu dirafa'kan. Wa wajaba at-tikrar. Tikrar. Bukan tikrar, dia takrar. Takrar. Wajaba takraru la. So yang pertama, dia kena rafa'. Itu apa yang kita perlu buat. Dan yang kedua, kita kena ulang la tu. Contohnya, la fiddari rajulun walam ra'atun. Nampak? Okay. Fa'in takarrarat. Ini situasi kedua pula. So, situasi pertama tadi sekiranya ada pemisah di antara kedua. So, solusi dia apa? Yang pertama, kita wajib rafa'kan isim la tu. Dan yang kedua, kita kena hidupkan atau kita kena cipta la yang lain pula. La yang lain pula. Contohnya, la fiddari rajulun walam ra'atun. Tidak ada seorang lelaki pun dan tidak ada seorang perempuan pun di dalam rumah dalam sebuah rumah. Okey. Okey. Wa aqulu qad arafta anna syurata wujubi amala la amala inna arba'atun. Arba'atun. Wa hadha al-kalamu fi bayan al-hukmi idha ikhtalla syaratun min syuruti al-arba'ati as-sabiqah. Nampak? Idha ikhtalla. Sekiranya ada beberapa keadaan di mana 4 syarat tersebut tidak dipatuhi. Okey. Wa bayanu dhalika annahu idza waqa'a ba'da la ma'rifah wajaba wa bayanu dhalika annahu idza waqa'a ba'da la ma'rifatun wajaba ilqa'u la wa takraruha. Nahu la Muhammadun zarani wala bakrun. Nampak? So situasi yang pertama, kita tengok balik 4 syarat tersebut. Yang pertama cakap dia mesti nakirah. Sekiranya, nampak, sekiranya isim tersebut tidak nakirah, dia menjadi ma'rifah. So apa yang perlu? Solusi yang perlu kita buat. So solusi yang perlu kita buat, yang pertama dia cakap apa? Kita kena ilgha', kita kena batalkan. Okey? Batalkan dia punya la tu yang asalnya menasabkan isim contohnya, kita jadi batal. Tak boleh. Okey? Kita kena batalkan. Nasab tu kita kena batalkan. Dan kita perlu ulangkan la tu. Contohnya apa ayat dia? La Muhammadun zarani wala bakrun. Okey? Muhammad ke, Bakar ke, tak ada pun yang menziarahi aku. Dalam bahasa Melayu macam itulah. Muhammad ke, Bakar ke, seorang pun tak ada yang menziarahi aku. Telah menziarahi aku. Nampak? So kita kena itu. Okey? So itu keadaan yang pertama, sekiranya dia menjadi ma'rifah. Wa idza fasala baina la wasmuha fasilun. Nampak? Ini dah violate syarat yang kedua, iaitu dia mesti muttasilan. Sekiranya dia tidak muttasilan, ada pemisah di antara keduanya, wajaba kadzalika ilgha'uha wa takraruha. Okey, situasi yang kedua pun sama juga, kita kena ilgha'. Nasab tu kita kena ilgha'. Dan kita perlu ulang. La tersebut. Contohnya apa? La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Okay, ini jelas. Fa ghaulun mubtada' muakhar wa fiha muta'alliqun bi mahdhufi khabarin muqaddam wala nafiyah muhmalah wa idza takarrarat la lam yajib i'maluha bal yajuzu i'maluha idza stufiyat baqiyatu asyurut. So ini keadaan yang ketiga pula. Sekiranya la tersebut berulang. Yang ni dia dah violate yang keempat. Yang keempat, syarat yang keempat cakap jangan ulang la tersebut. Tapi yang ni dia la tersebut berulang. So kalau berulangnya la tersebut, okey, tidak wajib dia untuk beramal. Yang ni dia bukan cakap tak boleh langsung terus, dia kena jadi rafa', tak. Dia tidak wajib untuk beramal. So kita ada option kat situ. Kita ada option boleh beramal sekiranya syarat-syarat yang lain selain daripada yang keempat ni kan. So 1, 2, 3 ni sekiranya 3 syarat yang utama ni tercapai, kecuali yang keempat saja
yang kecuali yang keempat saja tidak tercapai, masih lagi boleh beramal. Sekiranya ada salah satu, so yang keempat pun tak dia dilanggar, yang atas dia pun dilanggar, so dia tak bolehlah nak beramal. Dia ada option untuk beramal sekiranya tiga yang atas tu dia mencukupi syarat, masih ikut syarat. Contoh kat sini, la fiha ghaulun. Ghaulun, nampak? Ghaulun ni dah jelas-jelas yang pertama. Silap saya silapkan ayat tu. Ni. La rajula fid dari walam mura'ah. So la rajula fid dar walam mura'ah. So dia berulang la tu. La tersebut dia ulang. Dia bukan kita kena wajib wujudkan la pula. La nafiah tu tak. So la nafiah tu memang dalam ayat tersebut dia dah ada dua, dia dah berulang. So kita tengok rajula ni. Okey, rajula ni kita tengok. So syarat yang pertama diikut, okey, nakirah. Syarat yang kedua pun diikut, syarat yang ketiga pun diikut, yang tak ikut hanya syarat keempat. So kalau macam tu, dalam keadaan ni kita ada option, sama ada kita nak cakap baca la rajula fid dari wala imra'ata bi fathi rajulin wa imra'atin wa taqulu ala ihmal la rajulun fid dari wala imra'atun bi raf'i rajulin wa imra'ah. Itu je, jelas. Okay, so far ada berapa soalan je? So far ada berapa soalan? Ustaz. Ya saya. Apa tu namanya yang tadi tu yang masa la solihatil yauma tu? Solihati tu isim kepada la kan? Ya betul. Al-yauma tu bukan kalau dia khabar la ke? Okey, Bukan. Okey. Kenapa dia So macam khabar ni dia kena apa? Baris apa? Rafa' Khabar kan? dia kena baris apa? Ya betul. So yang ni dia nasab. Kalau dia nasab maksud dia zaraf. Dia maf'ul fih. La salihati al-yawm. Tidak ada seorang muslimat pun atau tidak ada seorang solihat pun hari ini. Dia cakap macam tu. So al-yawma tu bukanlah khabar. Alright, afwan. Ada persoalan lain? Tak ada? Okay. So kalau tak ada, saya rasa jelas. La ingat balik, la nafiah lil jins ni. Jins ni maksudnya, kita nak faham lil jins ni. Waktu saya mula-mula belajar tu, saya ingat lagi. Waktu saya mula-mula belajar tu, saya nak fahamkan apakah maksud al-jins ni sebenarnya. So al-jins ni kita senang faham adalah kata nama am. Kata nama am. Kalau kita ingat kata nama am macam lelaki. Makanan. Okay? Makanan ke lelaki. So makanan, apa-apa jenis makanan pun itu dia cakap. Sebab dia kata nama am. Apa lagi tempat. Tiada tempat pun. Tiada tempat. Pak. So kata nama am. Dia panggil sebagai isim al-jins. Lawan kepada isim jins adalah isim alam. Kata nama khas. Ini saya rasa saya ada pernah sebut sedikit kot pada kelas-kelas yang lalu. Alright. So saya rasa kalau tak ada persoalan, terima kasih kepada yang bertanya. Sebab saya tak boleh nak tengok siapa yang bertanya tu. Sebab kalau saya tengok tidak akan stop broadcasting. Alright, so kita akan teruskan perbincangan kita kepada al-munada. Okey, al-munada. Qala al-musannifu babul munada, al-munada khamsatu anwa'in. Al-mufradul a'lamu. Wan nakiratu al-maqsudatu, wan nakiratu ghairul maqsudati, wal mudafu wasyabihu bil mudaf. Wasyabih bil mudaf. Sebab munada ni yang pertama, yang munada dia ada 5 jenis. Yang pertama dia ada mufrad al-alam, yang kedua dia ada nakirah maqsudah, yang ketiga dia ada nakirah ghairu maqsudah, keempat mudaf, dan kelima mudaf syabih bil mudaf. Apakah itu mufrad al-alam pula? Kita dah tengok kalau perbincangan sebelum kita dah tengok apakah yang maksudkan mufrad. Sekarang ni di mufrad, kata mufrad tu digandingkan pula dengan al-alam. Sudah, apakah itu? Jadi kita akan tengok sekarang. Nakirah maqsudah pula, apa yang dimaksudkan dengan nakirah maqsudah? Apa beza dengan nakirah ghairu maqsudah? Okey. So mudhaf dengan syabih bil mudhaf kita dah tengok. Mungkin masih lagi ada yang tidak jelas. Okey, kalau yang tidak jelas tak apa. Tapi saya dah cakap syabih bil mudhaf ni, syabih bil mudhaf dia kena
terdiri daripada dua perkataan. Macam mudhaf juga. Cumanya beza mudhaf tu mudhaf, perkataan kedua dia akan berbaris jar. Adapun syabih bil mudhaf, perkataan keduanya tidak semestinya berbaris jar. Boleh jadi baris jar. Contohnya la khairan, apa ayat tadi ya? La khairun, lupa lah. La khairan min Zaidin. La khairan min Zaidin. Apa tak ayat dia? Saya tak ingat. Ada mana saya cari ya. La khairan fi Zaidin. Min Zaidin. Tidak ada apa-apa langsung kebaikan daripada Zaid ini. Tercek macam tu. La khairan min Zaidin. So nak katanya, syabih bermudhaf, ayat yang kedua tu, dia sama ada berrafa' ataupun berbaris nasab. Tergantung kepada isim mushtaq yang datang sebelum dia. Sama ada dia akan merafa'kan isim selepas dia ataupun menasabkan. Kita tengok waqulu al-munada fil lughati huwa al-matlub iqbaluhu mutlaqan. So nampak ini pun nampak al-matlub iqbaluhu. Al-matlub iqbaluhu. Ini beramalan ni. Maksud munada tu dari segi bahasa adalah al-matlub, apa yang diminta untuk diterima secara mutlak. Itu maksud munada. Okay. Itu maksud munada. Wa fi istilahin nuhat huwa al-matlub iqbaluhu biya atau ihda akhawatiha. Okay. So dari segi istilah nahwu pula, munada ni adalah matlub iqbaluhu, apa yang dipinta untuk diterima tetapi dengan menggunakan ya alif lah ataupun salah satu daripada adik-beradik ya. Kita akan tengok. Wa akhawatu ya hiyal hamzah. Azaidu aqbil. Azaidu aqbil. Wahai Zaid datanglah. Azaidun. Dia sebenarnya dia bukan Azaidun. Dia kalau orang Morocco, dari Rijah Morocco ni, dia orang suka pakai A ni. A ni. Dia, Muhammad. Macam tu. Muhammad. Umar. Macam tu. Kan? Tiba-tiba dia pakai Haikal. Waktu mula datang, waktu pergi Morocco, mula-mula datang, kenapa lah dia nak asyik A je kan? Rupanya A tu maksudnya adalah salah satu daripada huruf munada. Azaidun aqbil. Macam tu. Azaidu aqbil. Wahai Zaid, datanglah. Dia bukannya hamzah istifhamiyah. Kita kena ada beza. Okay, dia ada hamzah istifhamiyah dan juga hamzah untuk munada. Okay, itu kena beza. Wa ay nahu ay Ibrahim tafahham. Tafahham. Wahai Ibrahim tafahham. Wa ayyan aya syajaral khabur ma laka muriqan ka'annaka lam tajza' ala bani at-tarifi. Wa haya nahu haya Muhammadu ta'al. Okey, haya. Okey, itu antara dia contoh-contoh huruf munada. Selain pada ya, kita ada a hamzah, kita ada ai, dan kita ada ayah. Dan yang terakhir kita ada haya. Ha ni sebenarnya dia ada harfu tanbih. Macam hadza. Hadza tu, ha tu sebenarnya harfu tanbih. Za tu baru isim syarat. Lepas tu ditunjukkan ini. Hadza. Ini. Macam tu. Kita nak terjemah bahasa Melayu. Ini. Macam haya. Macam mana haya ni payah lah. Tapi nak katanya ha tu, biasanya ha tu adalah harfu tanbih. Macam dia nak memberi satu intibah kepada orang yang dia nak panggil tu. Haya. Okey, so munada ni, perbincangan munada, al-thummal munada ala khamsati anwa'in. Okay, dia ada 5 jenis. Yang pertama al-mufradu, maksudnya perkataan isim yang datang selepas daripada huruf munada ni. Yang pertama dia ada al-mufradu al-alamu. Wa qad madha fi babila ta'rif al-mufrad. Wa mithaluhu ya Muhammadu, ya Fatimatu, wa ya Muhammadani, ya Fatimatani, ya Muhammaduna, ya Fatimatuna. Ya Fatimatu. Maksudnya apa? Al-mufrad ni maksudnya dia bukannya mudhaf dan juga bukan syabih bil mudhaf. Al-alam pula adalah kata nama khas.
maksudnya apa? Nama orang lah, senang cerita. Nama orang. Ataupun nama tempat lah, tak kisahlah. Kita cakap, ya Kuala Lumpur. Ya Kuala Lumpur. Tak, tapi itu dah nanti perbincangan lain lah. Cuma nak cakap nama tempat pun boleh jadi isim alam. Okay. Ya Zaidu, ya Haikal, ya Ashraf. Siapa lagi? Saya tak tahu siapa ada dalam ni. Saya ingat Haikal. Haikal ada. Haikal ada. Ashraf. Siapa lagi ada kat sini? Khadijah ada. Ataupun Syafiqah. Ya Syafiqah. Okay. Itu maksudnya mufrad alam. Mufrad tu maksudnya dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Yang kedua, al-alam kata nama hasad senang kita, nama orang. Nama orang. Alright, itu dia punya jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula kita ada an-nakiratu al-maqsudah wa hiya allati yaqsidu biha wahidun muayyanun mimma yasihhu itlaqu lafziha alaih. Nahu ya zalimu turidu wahidan bi'ainihi. Senang kita nak faham macam mana. So macam ni. Kita macam contohnya saya kenal dengan Haikal. Saya cakap, Haikal ni terkenal dengan satu ciri-ciri iaitu dia kacak, handsome. So kita cakap handsome dalam bahasa Arab adalah wasim. Okay. Saya nak panggil Haikal ni tapi sebabkan Haikal ni terkenal dengan kekacakan dia, kehandsomean dia, cakap saya panggil dia ya Wasimu. Ya Wasim. Tapi dalam keadaan Wasim tu tak ada alif lam lah. Dia nakirah maqsudah, maksudnya saya tahu bila saya panggil wahai kacak, wahai orang yang handsome tu, saya maksudkan Haikal. Itu maksudnya an-nakirah maqsudah. Okey, itu maksudnya macam contohnya ya zalimu. Dia panggil orang memang seorang ada pemimpin ni memang dia zalim. Ataupun memang orang ni dia zalim. So memang dah terkenal kezaliman dia, dia panggil ya zalimu, jadi orang tak tahu. Ya zalim maksud dia ni. Itu maksudnya an-nakirah al-maqsudah. Saya harap jelas benda tu. So an-nakirah ghairu maqsudah, dia still nakirah tapi dia ghairu maqsudah. Maksudnya siapa pun boleh jadi. Wa hiya allati yaqsidu biha wahidun ghairu muayyan nahu qaulil wa'iz. Sebagai contoh kata-kata penceramah ataupun wa'iz ni pemberi peringatan lah. Ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, sedarlah. Siapa orang lalai tu? So dia dipanggil orang yang lalai tu secara umum, bukanlah dia khususkan orang yang lalai ni pada seseorang. Itu maksudnya. Fa innahu la yuridu wahidan muayyanan bal yuridu kulla man yutlaqu alaihi lafzu ghafil. Dia tidaklah maksudnya dia nak seorang tertentu, tak. Tetapi dia maksudkan sesiapa sahaja. Boleh jadi orang yang lalai. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, al-mudhaf nahwu ya talibal ilmi ijtahid. Yang mudhaf ni kita jelaslah. Talibal ilmi. Tapi berbezanya kat sini, macam perbincangan di la nafiyah lil jins, mudhaf tu dia mesti jadi nakirah. Kat sini mudhaf tu dia jadi ma'rifah. Ya talibal ilmi. Nampak? Dia diidafahkan kepada ma'rifah. Wahai penuntut ilmu. So penuntut ilmu mana? Kita dah jelaskan. Penuntut ilmu yang ni bersungguh-sungguhlah. Asy-syabih bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah sawa'un kana hadha al-muttasil bihi marfu'an bih nahu ya hamidan fi'luhu am kana mansuban bihi nahu ya hafizan darsahu am kana majruran bi harfi jarrin yata'allaqu bihi ya muhibbanil khairi. Maksud dia apa kat sini? Okey, syabih mudhaf ni kita tengok kalau kita tengok dia punya makna dia, so kita tak jelas. Tak berapa nampaklah. Okey. Jadi kita tengok contohnya, ya hamidan fi'luhu. Wahai orang yang terpuji perlakuannya. Nampak? Hamid ni adalah isim apa? Dia bukan isim fa'il, dia adalah sirah. Allahu akbar. Apa dipanggil? Bukan sirah musyabah. Sirah musyabah tak silap saya. Kalau salah, minta maaf. Boleh dilah. Okey, ya hamid, dia
senang cerita dia tergolong dalam isim mushtaq. Ya hamidan fi'luhu. Wahai orang yang terpuji perlakuannya. Itu. Ataupun dia jadi yang datang, dia nak cerita ni yang datang selepas dia lah. So yang datang selepas, maksudnya huruf munada, isim munada yang datang selepas isim munada tu. Sama ada jadi rafa' atau menjadi mansub pun boleh. Ya hafizan darsahu. Wahai orang yang menghafal pelajarannya. Dia jadi maf'ul bih. Okey. Sebab apa maf'ul bih yang pertama kita dah tahu dia punya fi'il dia apa? Menghafal. Dan kita tahu juga orang yang membuat dia. Okey. Jadi apa yang dia hafal adalah dars. Sebab tu ya hafizan darsahu. Alright. Dan yang terakhir kita ada amkana majruran biharfil jar yata'allaq bihi nahu ya muhibban lil khair. Wahai orang yang mencintai kepada kebaikan. Okey. Itu 5 jenis munada. Maksudnya harfu munada, isim munada tu dia akan datang dalam 5 bentuk yang berbeza. Setiap satu bentuk ni ada dia punya hukum i'rab yang tertentu. Alright. Okey, kita pun dah nak ambil waktu jadi saya laju. Qala fa amma al-mufradu al-'alamu wan-nakiratu al-maqsudatu fayubnayani 'ala ad-dhamm min ghairi tanwinin nahwu ya zaidu wa ya rajulu wat-thalathatu al-baqiyatu mansubatun la ghair. So, ni dia punya hukum i'rab dia pula. Okey, untuk mufrad yang pertama tadi, untuk na' yang awal dengan as-tsani, okey, mufrad alam dengan nakirah maqsudah, dia dimabni ataupun dia mabni ala mana tadi saya baca ala dhamm min ghairi, dia akan jadi mabni dengan dhammah tapi tanpa tanwin. Yang sepatutnya kita baca ya zaidun, kita baca rajulun kalau kita panggil orang tu, wahai lelaki. Ataupun kita nak panggil zaid, biasanya kita cakap zaidun, tapi bila tambah ya, harfu ya tu zaidu, dia punya tanwin tu dah hilang, ya zaidu. Wa aqulu idza kana al-munada mufradan aw nakiratan maqsudatan fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Fa in kana yurfa' bid-dhammah fa innahu yubna ala ad-dhammah. So sekiranya munada tersebut apa yang dipanggil mufrad ataupun nakirah maqsudah, fa innahu yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia akan dimabnikan dengan apa yang merafakkannya. Sebagai contoh, fa innahu fa in kana yurfa'u, sekiranya dia dirafakkan bid-dhammah dengan dhammah, fa innahu yubna 'ala dhammah, maka dia mabni dengan dhammah. Nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu. Okey? Wa ya Fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alifi niyabatan 'ani ad-dhammati wa dhalika al-muthanna, fa innahu yubna 'ala al-alifi nahu ya Muhammadan wa ya Fatimatan. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون. Ini je jelas saya rasa. Okey, kalau tak jelas boleh cakap. Jadi kalau tak ada apa-apa yang nak tanya, saya akan teruskan saja. Wa in kana al-munada nakiratan ghayra maqsudatin aw mudafan aw shabihan bil mudaf, فإنه ينصب بالفتحة أو ما نبع عنها نحو يا جاهلا تعلم. Ya jahilan ta'allam. Wahai orang yang tidak mengetahui, belajarlah. Siapa orang yang tidak mengetahui itu? Siapa je pun boleh jadi. Okey. Wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uka. Wahai orang yang malas. Okey. Datanglah apa yang memanfaatkan buat engkau. Wa nahu ya raghibal majdi i'mallah. Wahai orang yang suka kepada kemuliaan, beramallah ataupun bekerjalah supaya mendapat kemuliaan tersebut. Macam itulah. Wa ya muhibbar rif'ati thabir 'ala as-sa'i. Okay, orang yang mencerdai kepada kedudukan. Okey, bersungguh-sungguhlah dalam berusaha tu. Macam itulah thabir 'ala as-sa'i. Wa nahu ya raghiban fi su'dudi la tadjar min al-amal. Yang ni saya tak tahu su'dudi ni maksudnya. Ya harisan 'ala khairi istaqim. Wahai orang yang menjaga kepada kebaikan, berterusanlah, istaqim. Okey. So saya rasa sampai situ saja. Ada apa soalan ke? Sebelum kita selesai ataupun kita sudahi kita punya perbincangan.
Tak ada saya rasa. Okey, tak ada. Jadi terima kasih. Okey, terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Dan pada siapa yang daripada awal memang ada ikut je kelas saya, harapnya bila dah sampai sini terbukalah walaupun sedikit kefahaman antum semua berkenaan dengan Nahu. Okey, semoga kita terus sama-sama berusaha untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita ataupun mengukuhkan lagi penguasaan kita kepada bahasa Arab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Jazakumullahu khair jazak. Terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.